Yang kedua, muslimin muslimat sekalian, malu yang tumbuh daripada jiwa yang melihat kelalaian dan kealpaan pada diri dia. Tadi melihat nikmat Allah kan, so kita rasa malu. Yang kedua, kerana melihat kealpaan dan kelalaian kita dalam hidup, kita rasa malu. Malunya, aku ni solat sunat jarang sekali. Malunya, malu. Kadang-kadang tuan-puan, ada orang kita nampak macam tak semenggah je lah. Maknanya tak semenggah ni maknanya macam mana? Tak adalah nampak alim ke, nampak warak ke apa kan ya. Tetapi bila dia nampak ada orang-orang macam guru-guru ke apa, dia nak melintas kat depan tu pun dia tak nak. Ustazah ada baru lagi jumpa seseorang. Ya. Masa tu ustazah pergi satu tempat. So ustazah ada tetamu datang kat tempat ustazah menginap. Jadi tetamu tu memang antara orang-orang yang mungkin yang terhormat, ya, orang-orang yang jaga ifatun nafsi dengan baik. Dalam masa yang sama, ustazah juga jemput tetamu yang lain. Tetamu yang seorang lagi ni datang dalam keadaan tidak menutup aurat. Tidak tutup aurat, ya. Bila dia tahu dalam rumah tu ada lagi tetamu lain, sampai sudah dia tidak mau ke ruang tamu. Dia duduk kat dapur je. Dia kena layan dua pihak lah. Dia kata, jomlah, tak apa. Tak ada orang pandang serong pun. Dia kata, tak, saya tak nak. Saya malu, dia cakap. Dan ustazah berdoa sangat. Mudah-mudahan rasa malu yang dia ada itu akan menjadi satu tekanan kepada diri dia untuk dia berubah supaya menutup aurat dengan baik. Itu lebih baik kan daripada tak kisah langsung. Betul tak sahabat-sahabat? Sekurang-kurangnya dia malu. Kenapa? Sebab dia malu melihat kealpaan dirinya, kelalaian dirinya. Timbul juga rasa malu daripada orang yang sombong dengan maksiat yang dia buat. Apa nak malunya? Dia katakan, apa nak malu? Relax lah brother. Ini memang payahlah relax, tak malu ni. Yang ini memang malu, sampai ke sudah. Merah-merah muka dia. Dia malu, dia datang pakai seluar panjang, pakai t-shirt, rambut pendek nampak. Dia perempuan. Tak. Maknanya sahabat-sahabat, ada malu yang datang daripada rasa kita melihat kealpaan dan kelalaian kita. Tak naklah duduk dengan orang baik-baik tu. Malu. Betul tak? Ada tak rasa macam tu? Ada. Malu, segan. Ustazah kalau katalah orang kita kata jumpa alim ulama, malu tuan-puan. Ustazah ada selalu juga pergi dekat satu situasi ataupun program yang memang ada ulama-ulama yang dah tua ni. Dah umur 70-an, 80-an, masya-Allah, dia lain aura dia ya. Ya, maknanya ya Allah, yang kita tahu hidupnya, perjuangannya, mujahadahnya, ilmunya. Ustazah duduk sekali dalam perbincangan meja bulat tu. Sudahnya ustazah jadi orang buat air. Sebab apa? Malu nak bagi pandangan apa. Bukan taraf kita. Macam tu lah cakap dia. Bukan taraf kita lah. Kita dapat duduk semeja dengan mereka ni pun, kita patut rasa syukur. Ya Allah, aku tak layak semeja kat sini. Siapalah aku? Banyak dosa, banyak maksiat, hati busuk, hati keras. Tapi kau pilih duduk semeja. Aku nak dengar saja, nak ambil berkat. Dan nak jadi apa? Khidmat, buat air. So buat air, hantar seorang, hantar kat seorang ni, hantar. Bila Tok Guru tu cakap, terima kasih ustazah. Malu kita rasa depan kita ustazah. Kasih ustazah. Jadi tukang buat air. Ada satu mesyuarat yang ustazah hanya jadi tukang buat air je tuan-puan. Sebab apa? Bukan level kita. Mereka tu tok guru. Orang yang bangun malam, orang yang mujahadah, perjuangan hebat-hebat. Kita siapa?
Kita selalu ikut nafsu kita. Ini rasa malu yang hadir. Kenapa? Sebab kita tahu kita siapa. Rasa kita nampak kita manusia alpa, kita manusia yang lalai. Bila duduk dengan orang-orang yang memang ahli mujahadah, ahli taubah, ahli sabar, malu kita. Betul tak sahabat-sahabat? Betul, malu. Tak apalah, duduk jauh-jauh je lah. Sebab kita terasa. Dan kita lebih rasakan malu tu dengan orang soleh. Lebih daripada orang-orang hartawan, bangsawan. Betul tak? Malu yang original tu lebih datang bila kita dengan orang soleh. Kalau orang bangsawan ke, jutawan ke, dia bukan malu apa tau. Dia cuma rasa macam, tak payahlah macam tu. Tak naklah dekat-dekat, tak payahlah. Kita tak apa, bukan taraf dia. Macam. Tapi yang malu yang tadi tu, malu sungguh. Sampai pernah terfikirkan, ya Allah, kalau kat dunia ni pun aku dah rasa malu dah. Ya, nak duduk semeja, nak duduk bersama-sama dengan orang-orang soleh. Macam mana akhirat besok ya? Aku nak tahan rasa malu tu. Tuan-puan, andaikan, cuba bayangkan kalau sekarang yang ada ni semua adalah para ulama. Tuan-puan berani tak duduk depan ni nak berceramah? Ustazah pernah kena macam tu tuan-puan. Di baris kat depan-depan tu orang-orang yang kita memang segan. Tok guru yang Al-Quran mereka hafal, hadis mereka tahu ini hasan ke, ni sahih ke, ni apa ke. Jangan nak pemongak lah. Pemongak tahu. Jangan nak tipu lah, jangan nak kelentong lah. Ya, bolehlah kelentong, orang tak reti, orang tak tahu. Cakap ini pandangan Syekh Jurjani, padahal dia tengok buku lain, bukan tengok pandangan Syekh tu yang betul-betul pun. Kena kat depan tu orang alim sungguh, tok guru sungguh, dia yang mengajar kitab-kitab kuning tu, nak cakap apa? Masya Allah. Ya, pernah. Ada banyak kali macam tu. Pernah sekali yang saya teringat ni, dekat satu majlis musabaqah Al-Quran, anjuran Petronas. Depan tu semua pakar-pakar Al-Quran, pakar-pakar, termasuk almarhum Tan Sri Hasan Azhari. Tiba-tiba nak suruh Ustaz cakap pasal ilmu taranum Al-Quran, tajwid Al-Quran. Tu pakar depan tu. Berkali-kali minta maaf. Kita bukan nak mendahului pakar yang ada, tapi kita mungkin bercakap pada skop yang berbeza. Pengalaman. Pakarnya ni kat depan gitu. Malu, merah padam muka kat depan. Nak cakap, nak habiskan sejam tu rasa macam 10 hari berceramah. Nengok jam bila nak habis masa. Kalau boleh nak terus habis, tapi kan ganggu pula perjalanan majlis orang tu kan. Sebab depan tu tok guru pakar bidang dia. Sebab terdetik lah hati, habis tu aku nak berdiri macam mana di hadapan Allah Subhanahu wa taala akhirat besok. Nabi SAW menjadi saksi kita. Orang-orang beriman menjadi saksi kita. Kita nak berdiri macam mana? Dah tak terungkap dah rasa malu di akhirat besok, sahabat-sahabat semua. Tak terungkap dah. Sebab tu kalau nak malu sekarang, masa kat dunia, malu untuk terjebak kepada perkara yang Allah tidak suka. Malu nak buat benda yang cela. Malu nak buat maksiat. Malu nak meninggalkan keutamaan akhlak. Malu. Kenapa? Sebab kita akan bertemu dengan satu keadaan akhirat besok, kita akan disaksikan oleh Allah Subhanahu wa taala yang Maha menyaksikan, oleh para malaikat yang taat kepada Allah Subhanahu wa taala, oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, oleh orang-orang yang beriman dan bertakwa. Semua akan jadi saksi kepada kita. Masya Allah. Sebab itu sahabat-sahabat sekalian, kita balik kepada yang tadi, dua pandangan, cara kita memandang yang akan menumbuhkan rasa malu dalam diri kita. Ya, malu yang sangat hebat, iaitu rasa malu kepada Allah Subhanahu wa taala. Sesiapa yang Allah kurniakan rasa malu
kepada Allah Subhanahu wa taala, insya-Allah urusan-urusan malu dengan manusia dan yang lain-lain ni semua akan selesai. Kalau rasa malu dengan Allah. Ya, malunya nak bersungut, nak bersungut pula. Dia cakap orang Negeri Sembilan, nak merungut. Malunya nak mengeluh. Ada kan rasa malu? Bukan malu kat orang, malu pada Allah. Di tengah-tengah nikmat yang sangat banyak, kamu mengeluh, kamu tak malu ke? Kita kan pandai cakap kat anak-anak kita. Ini kalau kita nak faham kehidupan ni, kita tengok apa yang kita lalui kan. Kalau anak-anak kita pandai pula kita cakap, tak malu ke? Ya, nak suruh apa? Tak malu ke nak komen-komen nak itu semua, sedangkan nikmat terlampau banyak Allah bagi. Kita pandai cakap pada anak kita. Itulah juga sikap kita yang kita kena tengok. Apa dia? Kita pun patut rasa malu. Nak macam-macam. Bahkan ya tuan-puan, orang soleh kan, orang yang jiwa bersih ni, nak ngadu masalah hidup daripada Allah tu pun cermat cara dia ngadu tu. Sebab malu. Malu nak nyebut contoh, kita nak kata, ya Allah, dah lah sakit gigi, lepas tu sakit belikat, lepas tu sakit lutut. Malu tak nak cakap? Memang boleh ngadu dengan Allah. Cuba ngadu macam tu. Ya Allah, ya Tuhan, banyak sangat penyakit kau bagi kat aku. Dah lah semalam sakit gigi, hari ni sakit lutut pula, lepas tu sakit belikat, esok sakit apa lagi? Cuba ngadu macam tu dengan Allah. Lepas tu rakam, bagi ramai-ramai orang dengar cara kita ngadu. Malu tak? Malu. Tak mungkin kita ngadu macam tu dengan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun boleh nak ngadu cara apa pun, ngadulah. Kenapa orang-orang saleh, kenapa para nabi dan rasul sangat beradab dalam munajat dan doa mereka? Kerana tingginya akhlak malu dan adab mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Rabbi anni massaniyad-dur. Ini doa Nabi Ayyub alaihi salam. Rabbi anni massaniyad-dur wa anta arhamur rahimin. Masya-Allah. Aku ni disentuh sikitlah. Masa ni sentuh-sentuh itulah. Aku ni disentuh sikit dengan penyakit. Tak payah beria sangat nak cerita. Sebab Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui. Tak payah nak cerita, ya Allah, ya Tuhan, aku ni sakit stage 3 nak masuk stage 4. Boleh, tak ada masalah. Bukan salah pun, cakaplah. Tapi nak bagi tahulah, Allah dah tahu. Allah Maha mengetahui. Ya? Menurut kata doktor, ya Allah, cuba cakap macam tu. Kan kenapa? Allah Maha mengetahui kan? Ya? Wa huwa alimun bi dzatis sudur wa huwa bi kulli syai'in alim. Dalam surah Al-Hadid kan? Huwal awwalu wal akhiru wal zahiru wal batin wa huwa bi kulli syai'in alim. Semua benda Allah tahu. Jadi kita pun dengan rasa malunya berdoa pada Allah. Sebab apa? Allah dah bagi kita sehat 45 tahun. Baru diagnose 2 hari. Itu pun tak sakit pun. Kita je sengaja nak pergi cek. Belum sakit lagi, belum terasa sakit. Cuma pergi cek. Bila cek tu, buat medical check up, ada dah. Ada penyakit tu. Cuma belum rasa sakit. Tapi dia dah ada. So macam mana keadaan kita, sahabat-sahabat semua? Terus down. Lupa dah 45 tahun yang sihat. Terus dah meratap, kenapa buat macam ni, kenapa begini, ya Allah, kenapa aku, kenapa tak Kak Timah, Kak Leha, kenapa? Dah drama dah jadi drama. Ya? Nampak tak? Padahal kalau kita ada rasa malu, ya Allah, nikmat yang kau bagi 45 tahun aku tak syukur, ya Allah. Boleh jadi ini kafarah kepada dosa-dosa aku. Boleh jadi ini peringatan kepada aku sebab engkau sayang dekat aku. Sebab tu Nabi Ayub sebut, wa anta arhamur rahimin, dan kamu adalah yang paling pengasih daripada yang mengasihani. Tengok cara. Ini malu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala.